Alhamdulillah, moga program kita pada malam ini diberi kemudahan dan mendapat keberkatan oleh Allah SWT. Tapi sebelum abang mulakan program Sofi Mas kita pada malam ini, abang nak minta tolonglah kalau mana-mana adik-adik yang rasa yakin untuk tonjolkan diri, buka kamera adik-adik. Tak naklah abang terasa macam abang bercakap seorang diri saja dekat depan komputer ni, laptop ni. Mana-mana adik yang berani bolehlah buka kamera mereka masing-masing. Okay. Hai. Okay. Okay. Indah siang disinari mentari. Indah malam apabila purnama menemani. Syukur dan salam kami beri buat adik-adik yang kami cintai. Tepuk. Tulis je kat situ. Okay, kami dari pihak Komiti Sofi Mas 2020 ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada adik-adik yang sanggup meluangkan masa mendengar perkongsian yang akan disampaikan pada malam ini. Okay. Sebelum abang pergi lebih jauh, lebih elok abang memperkenalkan diri abang dahululah. Kan tak kenal maka tak cinta kan. So abang perkenalkan diri abang sedikit. Nama abang Nadir Farhan bin Kamalullah. Boleh panggil abang Farhan ataupun abang Paan. Tahun pertama jurusan perubatan dan berasal dari Johor. Umur adalah rahsia, tapi kalau siapa-siapa boleh teka umur abang, letak dekat chat box. Kalau panjang umur, murah rezeki, kita jumpa abang belanja. Kalau ada lah ada. Okay. So, itu tentang abang. Okay, dan abang hari malam ni akan menjadi moderator adik-adik untuk program malam ini. Okay. So, sebelum abang teruskan, agak-agak ada tak antara adik-adik yang tahu apa itu Sofi Mas? Agak-agak boleh tulis kat chat box siapa-siapa agak-agak tahu apa itu Sofi Mas. Kira sampai 3 je. Okay. 1, 2, 3. Tak adalah tu. Kira tak adalah kosong tu, tak adalah kiranya. Tak ada siapa yang tahu Sofi Mas tu apa. Jadi abang secara ringkas lah bagi tahu apa itu Sofi Mas kan. Sofi Mas ni adalah sebenarnya sebuah program yang dianjurkan oleh IIUM Facilitator Team untuk membantu adik-adik lebih faham dan tahu akan jurusan-jurusan sains yang ditawarkan khususnya dekat UIA Kuantan ni. Okay, itulah sebenarnya Sofi Mas ni. Kami nak bantu adik-adik. Selain daripada bidang perubatan, kita tahu ada banyak lagi bidang jurusan sains yang lain. Tapi sebelum pergi kepada perkongsian kita pada malam ini, abang nak menjemputlah saudara, kita panggil Abang Daniel. Abang nak menjemput Abang Daniel selaku program manager kita, program manager Sofi Mas 2020 ni untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada speaker dan moderator kita dan juga yang abang raikan pada malam ni iaitu adik-adik. Okay. So untuk ucapan abang tak nak cakap banyak pun sebab tak naklah mencuri masa korang kan, sebab korang nak dengar apa yang speaker kita nak cakap kan. Korang mesti nanti kan. Okay, so first of all abang nak cakap terima kasih dan selamat datang sebab sudi join program kita orang pada kali ini, Sofi Mas. So untuk yang tahu, Sofi Mas kita biasanya setiap tahun kita akan buat dekat UIA. So korang akan ada peluang untuk melawat UIA, korang akan ada peluang untuk tengok macam mana suasana dalam UIA. Tapi malang ni kan, dah tak ada rezeki kan. Nak macam mana kan, tapi kita orang still juga nak tolong korang, nak tolong adik-adik untuk dapat juga pengisian tentang pendedahan kos-kos dan aliran-aliran yang ada dekat UI Kuantan. So adalah tahun ni Sofi Mas online. Okay. So tujuan Sofi Mas ni biasanya akan ada 2-3 tapi tahun ni satu je. Iaitu untuk bagi pendedahan kepada adik-adik. So Sofi Mas ni program ni tak lain tak bukan untuk adik-adik. Kita orang buat kerja apa? Kita orang adakan program ni masa cuti ni untuk adik-adik je. Tak lain tak bukan. Sebab korang pun tahu kan kita orang abang Faisy, kakak Faisy ni memang value lah adik-adik ni. So macam memang kalau boleh nak tolonglah adik-adik ni kan. Okay. So abang tak nak cakap banyak. Abang akhirnya pantun ni sebab abang buat pantun nanti tercabar pula abang. Okay. So pantun abang start macam ni. Abang Paan orangnya kedekut. Basuh tangan guna sabun Joy. Abang rasa ucapan abang tu je kot.
semoga adik-adik enjoy. Okay. Terima kasih. Okay, tanpa Mantap. balik kepada Abang Paan. Okay. Mantap Abang Makdan. Mantap. Okay, tapi Abang Pak An bukan kedekut orangnya tu pantun je, jangan percaya. Abang pemurah. Ya, abang belanja siapa yang dapat teka umur abang. Okay. Jadi terima kasih Abang Daniel atas ucapan selaku program manager untuk program Shopee Mas kita. Dan terima kasih sekali lagi untuk adik-adik sebab ini merupakan malam pertama Shopee Mas kita secara online dianjurkan dan pada malam ini merupakan perkongsian daripada kuliah of medicine ataupun kuliah perubatan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, abang nak ingatkanlah ada sedikit rules and regulations sepanjang program kita pada malam ini. Antaranya adalah sepanjang program ini, adik-adik diharapkan ataupun diminta pertolongan untuk matikan mikrofon adik-adik supaya tidak mengganggu speaker ataupun moderator sepanjang program ini berjalan. Adik-adik akan diberi peluang untuk bercakap waktu Q&A session nanti. Okay, bila masa Q&A session, time tu lah adik-adik buka mikrofon, tanya soalan banyak-banyak. Jangan risau. Okay, itu sahajalah peringatannya. Okay, jadi mesti adik-adik tak sabar nak tahu apa sebenarnya bidang perubatan di KUIA, apa special sangat, apa yang best sangat. Jadi tanpa melengahkan masa, abang menjemputlah speaker dahulu. Tapi setelah berjemput tu, abang nak memperkenalkanlah dia kepada adik-adik. Tapi kita kena check dulu dia ada ke tak. Abang Jazlan ada ke? Boleh cakap hi sikit? Hai Abang Farhan. Okay, ada. Tu Abang Jazlan mana yang nampak. Tu dia. Okay, jadi abang akan memperkenalkan sedikit Abang Jazlan ni. Okay, so nama penuh abang adalah Muhammad Jazlan bin Mat Jalani. Boleh panggil dia Abang Jazlan. Okay. Abang Jazlan ni merupakan pelajar tahun 4 jurusan perubatan di UIA Kuantan. Dah tak lama dah, tahun depan insyaAllah kalau berjalan lancar dah grad dah. Okay. Lepas tu dia lahir di Pontian Johor tapi sekarang dia menetap di Ceras Selangor. Dan hobi Abang Jazlan ni menonton dokumentari. Bukan biasa-biasa, menonton dokumentari. Dan moto Abang Jazlan ni, paksa diri bukan manjakan diri jika mahu berjaya. Mana-mana adik-adik kalau nak bolehlah. Okay, abang ucap lagi sekali paksa diri bukan manjakan diri jika mahu berjaya. Okay, ini moto Abang Jazlan yang membawa dia ke arah sekarang lah. Okay. Jadi tanpa kita lengahkan masa lagi, kita teruslah ke agenda seterusnya iaitu perkongsian daripada Abang Jazlan kepada adik-adik mengenai kuliah perubatan. Okay. Jadi tanpa membuangkan masa lagi, saya menjemput Abang Jazlan untuk teruskan majlis. Okay, test mic boleh dengar ke? Boleh. Okay, terima kasih kepada pengurusi majlis, barisan komiti, guru-guru dan juga adik-adik sekalian lah. Jadi malam ni insyaAllah kita akan sempoi-sempoi je, kita akan buat macam perbincangan biasa saja. Tak ada formal sangat. Kalau nak tanya apa-apa, boleh tanya. Okay, jadi untuk malam ni adalah khas untuk introduction kepada kuliah perubatan ataupun fakulti. Kalau universiti lain dia guna fakulti perubatan lah. Okay, jadi malam ni kita nak tahu apakah yang ada dalam kuliah perubatan ni. Okay, sebelum tu mungkin adik-adik ada terfikirlah dalam fikiran adik-adik kan. Yang kuliah perubatan ni akan jadi doktor. So adik-adik terfikirlah. Doktor ni mesti yang duduk dalam klinik, pesakit datang, cakap demam, lepas tu bagi ubat sikit, balik bayar 300. Ataupun apa yang dalam fikiran adik-adik ni, doktor ni sama macam drama. Adalah macam makcik ni, dia tunggu depan pintu hospital, tiba-tiba pintu hospital terbuka. Tiba ada doktor keluar, dia cakap macam ni. Minta maaf makcik, kami dah cuba yang terbaik. Anak makcik tak boleh diselamatkan. Ataupun lah kan, ada yang suka tengok movie kan. Siapa kat sini suka tengok movie ataupun pernah tengok cerita Doctor Strange? Yang ada kuasa magic tu kan. Okay. Kita orang tak ada kuasa magic tu lah. Okay. Okay, so mungkin okay, Aini Mastura pernah tengok kan? Okay, bagus. Okay, so mungkin apa yang adik-adik tahu tentang doktor ni mungkin terlimited tentang doktor ni hanya sekadar klinik ataupun macam dalam drama ataupun macam Doctor Strange. Tapi sebenarnya doktor ni sangatlah luas dalam cabang-cabang dia. Jadi malam ni abang nak terangkan bidang doktor ni ataupun bidang perubatan ni ada banyak bidang perubatan sebenarnya. Okay.
Okay, kejap abang share. Okay, boleh nampak ke? Okay, boleh nampak slide ke? Boleh. Okay. Sebenarnya saya buka slide. Abang buka slide, abang tak boleh nampak adik-adik semua tau. So, abang bercakap dengan adik-adik tapi abang tak boleh nampak muka adik-adik yang handsome tu. Saya tolong perhatikan Abang Yazdan, jangan risau. Okay, baik. Kalau ada apa-apa masalah, boleh potong terus. Okay. So, untuk kuliah perubatan ataupun fakulti perubatan yang ada dekat UIA. Jadi, abang akan terangkan apakah cabang-cabang yang ada di bawah kuliah perubatan ni. Okay. Seperti yang abang cakap tadi, cabang dalam kuliah perubatan ni sangat luas yang boleh mencakupi banyak sangat aspek. So kalau yang dalam slide abang ni, abang ada sediakan 9, 10, 9, 12 sahaja. Tapi sebenarnya ada banyak lagi. Yang abang sempat 12 saja. Okay. So boleh tengok ada pediatrik, obstetrik, ginekologi, sakit puan, pembedahan, perubatan dalaman, kesihatan keluarga, kesihatan awam, ortopedik, tulang, mata, kulit, anestesiologi ataupun bius, psikiatri dan juga radiologi. Yang ini adalah sebahagian kecil sahaja bidang-bidang perubatan. Okey, jadi mungkin dengan cara abang menunjukkan apakah bidang-bidang ataupun cabang-cabang dalam perubatan, dalam bidang perubatan ni, mungkin adik-adik akan aku berminat lah nak masuk kat sini, ataupun aku berminat lah nak masuk kat cabang ni. Mungkin akan menjentik hati adik-adik untuk memasuki ataupun bertambah minat adik dalam bidang tersebut lah. Okey, jadi abang akan terangkan sedikit demi sedikit lah. Okey, cabang yang pertama yang ada dalam bidang perubatan adalah pediatrik kanak-kanak. Jadi sesiapa yang macam agak minat dekat budak-budak, rasa macam kasih sayang sedikit dekat budak-budak, bolehlah ambil macam bidang pediatrik ataupun bidang kanak-kanak ni. Okey, next apa yang ada ialah obstetrik dan ginekologi ataupun bahasa biasanya dipanggil sakit puan. Jadi doktor yang jaga bahagian sakit puan ni, dia akan handle bahagian ibu mengandung, akan handle ibu yang nak bersalin, jaga baby selepas anak bersalin, macam itulah. Jadi siapa yang berminat boleh masuk ke sini. Antara cabang lain ialah perubatan dalaman ataupun internal medicine. So mungkin adik-adik pernah dengar yang satu hari nanti siapa macam kawan-kawan adik yang nak jadi doktor kan. Cita-cita saya nak menjadi doktor. Doktor apa? Doktor pakar jantung, doktor pakar hati, doktor pakar paru-paru. Yang doktor-doktor yang jantung, paru-paru, hati, buah pinggang, semuanya di bawah perubatan dalaman. Okey, cabang lain termasuklah pembedahan ataupun surgery. Jadi seperti yang nama dia pembedahan. So yang ni main tugasan doktor ni adalah untuk main bedah-bedah lah. Bukan main bedah sajalah, adalah untuk kebaikan pesakit juga. Dia akan potong sana dan potong sini untuk kebaikan pesakit. Okay, next adalah kesihatan keluarga ataupun family medicine. Jadi doktor dalam bidang kesihatan keluarga ni, dia akan handle kesihatan pesakit yang paling kecil ni, yang kecil pakai yang comel ni, hinggalah yang pakcik yang atuk yang paling tua. Maksudnya dari kecil sampailah yang ketua, yang paling tua atuk kan. Dari umur yang paling sikit dan umur yang paling tua, doktor bahagian kesihatan keluarga lah yang akan handle bahagian ini. Okay, next ialah kesihatan awam. Okay, kesihatan awam ataupun public health, ataupun kalau adik-adik pernah tengok Instagram Public Health Malaysia kan, dia macam tu lah. Tugasan doktor bahagian kesihatan awam adalah untuk menjaga kesihatan masyarakat secara umum. Maksudnya nanti dia akan kira lah dalam masyarakat Malaysia ni ada berapa orang yang sakit diabetes, berapa orang yang ada obesiti. Lepas tu doktor bahagian kesihatan awam ni juga dia akan menjaga macam alam sekitar. Contoh kalau dalam contoh macam menjaga kesihatan sungai, kebersihan sungai kan. Ada tak toksik yang masuk dalam sungai sebelum air sungai tu diminum oleh rakyat. So dia lah yang akan
cek tentang kebersihan alam sekitar. Okay, jadi dalam gambar ni adalah gambar kawan-kawan abang lah. Kawan-kawan abang ni dalam perjalanan ke Kampung Bantal. Kampung Bantal ialah kampung orang asli. Jadi dalam kesihatan awam ni, dia sanggup pergi ke kampung orang asli untuk mendidik masyarakat tentang kesihatan. Okey, seterusnya adalah cabang perubatan ortopedik ataupun bidang tulang. So yang mana kalau aksiden patah tulang kan, tercabut tulang ke kan, nak panjangkan tulang, nak pendekkan tulang, sakit lutut, semuanya akan dihandle oleh doktor bawah ortopedik ataupun tulang. Okey. Yang ni cabang perubatan yang salah satu yang famous juga ialah ophthalmology ataupun nama Melayunya mata. Okey, kalau yang paling famous yang kita tahu ialah siapa? Prof Muhaya kan. So Prof Muhaya dia boleh tengok kat dalam Facebook dia memang specialize kat bahagian mata ni dan dia antara orang yang leading lah kat Malaysia ni dalam bahagian perubatan bahagian ophthalmology ataupun mata. Okay, next ialah kulit. Ni sebenarnya muka abang dulu. Tapi sekarang setelah kena matahari dia jadi macam ni kan. Okay. Okay, so kulit ataupun dermatologi, doktor bahagian ni dia akan handle penyakit-penyakit yang berkaitan kulit. Contoh macam jerawat. Jerawat yang macam teruk kan. Dia lah doktor bahagian kulit lah yang akan handle, ataupun kutu dekat kepala, dia juga bawah cabang kulit ataupun dermatologi. Okey, seterusnya ialah anestesiologi ataupun bius. Pernah dengar kan kalau yang doktor pakar bius kan. Okey, so pakar bius ni dia tujuan dia ataupun tugasan dia adalah untuk buat pesakit tu pengsan ataupun pesakit tu tidak sedarkan diri. Contoh macam kita nak buat operation, dia akan pengsankan dulu pesakit supaya dia tak sedar. Lepas tu tak rasa sakit lah semasa operation. Okay. Dan bidang ni juga dia akan handle bahagian kalau pesakit tu ada masalah sakit, contoh macam sakit tangan. So nanti dia inject bius supaya pesakit tu tak ada rasa sakit. Okay, itu bidang anestesiologi ataupun bius. Seterusnya ialah psikiatri. Psikiatri yang ni pun semakin meningkat naik lah dalam bidang psikiatri ni, iaitu doktor ni dia akan handle bahagian penyakit-penyakit mental. Contoh macam depression ataupun tekanan, anxiety, kemurungan ataupun keresahan kan. Sekarang ni dah dengan adanya media sosial kan, Instagram apa semua semakin meningkat masalah mental kan. Apa yang latest hari tu yang artis Korea tu yang dia bunuh diri sebab depression kan. So benda ni sangat-sangat penting lah, bidang psikiatri ni yang handle bahagian penyakit mental. Jadi siapa yang berminat boleh mencuburi bidang psikiatri. Okey, seterusnya ialah radiologi. So yang ni siapa yang minat fizik lah selalunya. Tapi abang tak nak setkan lah. Tak minat pun tak apa. Tak minat tapi nak masuk pun boleh. Yang ni lebih kepada fizik, iaitu macam sinaran X-ray, sinaran gamma, alpha, beta. So yang ni dia akan handle macam mesin-mesin untuk buat X-ray. Saya rasa adik-adik semua pernah masuk universiti ataupun yang pernah masuk asasi pernah buat ujian X-ray ataupun pernah tengok lah ujian X-ray. So yang ni dia boleh bawa X-ray, dia boleh nampak tulang-tulang. Okay, jadi yang gambar-gambar yang macam ni, doktor bahagian radiologi lah yang akan handle. Okay, selain daripada yang 12 cabang yang abang ceritakan tu, sebenarnya sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak, dan kalau abang cerita sebiji-sebiji memang tak habis. So sekadar untuk abang belanja korang lah. Yang ni ialah cabang-cabang yang berada di bawah cabang-cabang yang abang sebutkan sebentar tadi. So memang banyak lah. So saya rasa semua orang yang berminat bahagian perubatan ni mesti ada minat dia pada salah satu cabang-cabang ni lah. Okay.
Saya rasa itu saja untuk bahagian pertama ni. Saya kembali kepada Farhan. Saya pun terkejut Abang Jazan nampak banyak sangat cabang-cabang tu. Saya tahu yang besar-besar je. Yang kecil-kecil tu saya dah join perubatan tapi saya baru tahu sekarang. Oh banyak rupanya lagi cabang-cabang. Bagi Abang Jazan lah, sekarang ni dah fourth year, dah tahun keempat. Dah tahu hala tuju ke nak minat cabang yang mana, bidang yang mana? Oh, kalau abang first setakat ni lah kan, setakat minat kadang-kadang berubah-ubah kan. Betul. Pediatric, family medicine dengan ortopedik. Setakat tu lah 3 yang top 3 lah. Saya walaupun baru belajar tahun pertama tapi sebab sekarang dah diberi pendedahan pada psikiatri, so saya macam dah minat ke arah tu dah. Tapi nanti mungkin dah meningkat tahun kan, mungkin ada lagi minat yang lain. Adik-adik pula rasa-rasa lepas pembentangan Abang Jazan ni boleh tulis dekat komen tu, dekat chat box, adik-adik dah agak-agak minat bahagian mana, bidang yang mana macam tu. Abang rasa mungkin yang join malam ni tak semua mungkin nak ke arah perubatan, tapi mungkin ada antara adik-adik yang nak kan join bidang perubatan. Ada yang minat surgery. Wah, memang mantap. Okay, seterusnya Abang Jazan. Minat ni semua, dah tahu cabang-cabang ni semua, tapi mesti adik-adik semua nak tahu kan macam mana daripada mereka sekarang ni sebelum SPM ataupun yang adik-adik yang ada CFS sekarang ni, macam mana diorang nak masuk ke bidang perubatan dekat UIA sekarang ni. Mesti adik-adik nak tertanya-tanya. Abang Jazan ada jawapan untuk mereka? Ada. Okay, kejap abang share. Okay, boleh nampak ke? Boleh. Okay, so apa yang dipelajari sepanjang 5 tahun ini Yang tu soalan dia, kan? Betul. Okay, so apa yang kita pelajari sepanjang 5 tahun ini, so untuk perubatan dekat UIA, apa yang kita pelajari sepanjang 5 tahun ni macam selalu orang ambil 4 tahun je kan, tapi medik ambil 5 tahun kan. So dia belajar apa sebenarnya? Jadi abang akan tunjukkan. Okay, so basically untuk perubatan dekat UIA ataupun MBBS, tu nama official dia lah, MBBS ataupun perubatan lah kan. Dekat UIA ni dia ada 5 tahun. So tahun pertama dan tahun kedua kita akan belajar secara teori. So secara teori ni macam kuliah, macam buat masuk makmal. So basically kita akan belajar macam mana badan kita berfungsi secara normal, dan macam mana pada tahun kedua kita akan belajar macam mana badan kita yang ada penyakit. Okey, tapi semua tu secara teori sahaja. Tengok buku teks. Maksudnya macam semua refer buku teks. Okey. Bila kita masuk ke tahun 3, 4 ataupun 5, ini dipanggil fasa klinikal, di mana pelajar-pelajar akan pergi ke hospital untuk berjumpa sendiri dengan pesakit. Okey, contohlah abang ceritakan pada tahun pertama dan keduanya kita tahu, okey, kita belajar tentang demam denggi. Contohlah demam denggi kan. Okey, demam denggi ni dia disebabkan bila kena sengat nyamuk Aedes kan, nyamuk Aedes. Lepas tu bila ada demam denggi dia akan demam. Lepas tu dia akan boleh ada merah-merah dekat kulit. Okey, so tu teori. Tapi bila kita masuk klinikal, kita akan jumpa dengan pesakit. Contoh, kita pergi kat hospital, ada seorang pesakit, contohlah makcik kan, Untuk makcik, dia datang dekat kita, dia mengadu, makcik ada demam lah. Dia tak bagi tahu makcik demam denggi kan, sebab dia sendiri tak tahu dia sakit apa. Okey, makcik ada demam. Okey, lepas tu kita tanya lagi, makcik ada demam Oh, rupanya bila kita tanya lagi, dia ada merah-merah dekat kulit. Oh, lepas tu kita berfikir, sebelum ni aku pernah belajar yang bila ada demam dan ada bintik-bintik dekat kulit, yang ni mungkin demam denggi. Macam tu. Dia belajar berdasarkan apabila kita berjumpa pesakit. Macam tu. Okay, faham kan dekat hospital? Okay, so abang tak nak cakap ataupun membebel benda yang payah nak digambarkan. So abang share apa yang kita orang buat sebenarnya. Apa yang pelajar-pelajar sekarang, pelajar-pelajar medik buat dekat UIA. So untuk tahun pertama dengan tahun kedua, kita akan
ada lecture lah. So yang ni sebenarnya lecture hall. Lecture hall ni boleh memuatkan dalam around 300 orang lah. Jadi yang pada waktu ni doktor akan duduk depan, lepas tu dia akan bentangkan lah subjek-subjek yang berkaitan. So kita akan belajar daripada pembentangan doktor. Yang tu dekat lecture. Jadi pada tahun 1 dan tahun 2 juga kita akan masuk makmal. Okey. Pop quiz. Siapa tahu yang ni gambar apa? Cuba teka. Siapa rasa nak jawab tu boleh buka mic je, jangan risau. Tapi jawab. yang ni yang pasti bukan gambar selfie korang lah. Oh. Dia yang jawab red blood cell, neutrophil, white blood Okey, cell. bagus. Okey, bagus. So, yang ni adalah gambar darah merah. So, yang ni gambar darah merah, yang ni gambar darah putih kan. Darah putih. So, yang ni apa yang kita buat dalam makmal ialah kita kita bagi darah kita sedikit kan. Sponsor darah kita sedikit. Lepas tu tengok bawah mikroskop. Oh, rupanya macam ni darah kita sel-sel darah kita. Selain daripada sel darah, kita tengok juga sel kulit, sel tulang, semuanya lah kita masuk dalam makmal untuk belajar. Okay, tapi jangan tanya saya kenapa sel darah putih berwarna purple. Okay, yang tu sebab kita dah colour. Okay, next. Yang ni kita akan pada tahun 1 dan 2 juga kita akan masuk makmal, masuk menggunakan mikroskop lah selalunya. Okey, seterusnya pada tahun 1 dan 2 kita akan melawat ke hospital. Ni sekadar melawat sajalah, belum berjumpa pesakit. So kita akan tahu apa bahagian yang ada dalam hospital. So yang ni semuanya gambar-gambar kawan-kawan abang lah. So cari abang kat mana? So abang tak ada dalam gambar. So abang tak ada dalam gambar. So yang ni pinjam gambar kawan-kawan abang lah. So yang ni adalah lawatan hospital. Yang ni adalah Hospital Tunku Ampuan Afzan yang selalunya kita gunakan lah untuk pelajar-pelajar UAA belajar dekat hospital. Okey, tu untuk teori. Tahun 1 dan tahun 2 kita belajar teori sahaja. Okey, apabila kita masuk pada tahun 3, 4 dan 5 seperti yang abang cakap tadi, kita akan belajar secara klinikal. Okey, so apa yang gambar ni menggambarkan ialah bedside teaching ataupun pembelajaran di sebelah katil. So kenapa pembelajaran di sebelah katil? Tidur ke kan? Bukan kan? Okay. So pembelajaran di sebelah katil ialah kita duduk di sebelah macam abang ni lah, abang nampak abang baju pink. Duduk di sebelah katil pesakit dan kita berborak saja sebenarnya. Kita berborak saja macam yang abang ceritakan. Makcik datang sini sebab apa? Oh, demam. Makcik datang sini ada ruam-ruam kat kulit ke? Oh, buat ruam kat kulit. Lepas tu kita buat pemeriksaan sikit. Lepas tu kita tahu, oh rupanya makcik ni sakit ni. Macam tu lah kita belajar daripada pesakit. Maksudnya guru kita pada waktu ini ialah pesakit. Okay, macam tu. Maksudnya kita apply ilmu kita yang telah kita belajar pada tahun 1 dan 2 untuk kita mengetahui apakah sakit yang puan ini hadapi. Yang ni gambar member je, bukan pesakit sebenar pun. Okay. Okay, seterusnya pada tahun 3, 4 dan 5 juga kita ada hospital posting. So sebahagian pelajar-pelajar UIA ni kita akan dihantar ke hospital-hospital lah. So antaranya ialah Hospital Sultan Haji Ahmad Shah di Temerloh. So ada juga hospital-hospital lain yang akan dihantar. So basically sebenarnya benda sama saja. Kita akan pergi ke hospital tersebut, kita akan buat bedside teaching, buat discussion dan seterusnya. Dan pelbagai lagi lah. Okay. Lagi pada tahun 3, 4 dan 5 juga kita akan ada praktikal. So siapa boleh teka yang ni gambar apa? Apa yang dia pegang tu? Baby. Yeah, baby. Okay, so yang ni ialah praktikal untuk bahagian sakit puan lah, ataupun obstetric and gynecology. So yang apa yang dalam gambar ni ialah yang ni ialah tulang pelvis ataupun tulang pinggul kita yang kita boleh pegang ni kan. Lepas tu yang ni ialah baby, yang ni anak patung lah. So kita belajar macam mana nak melahirkan seorang anak. So melahirkan seorang anak dengan teknik yang betul. Okay. Lagi ialah lawatan ke rumah orang tua. Yang ni kita melawat ke rumah ihsan. So kita pergi ke rumah orang tua. Bukan suka-suka saja, kita nak tahu apakah penyakit yang selalu membelenggu orang-orang tua. Dan kita nak tahu bagaimanakah orang-orang tua ni selalu dirawat. So kita pergi ke sana untuk kita belajar daripada pesakit-pesakit kita, iaitu dalam kes ini ialah orang tua kita lah. Okay.
So seterusnya kita ada lawatan ke Kampung Bantal lah. Untuk pengetahuan semua lah, untuk pengetahuan adik-adik, Kampung Bantal ni adalah tempat yang paling pedalaman di semenanjung Malaysia. So yang ni semua ni, yang ni abang lah, yang handsome ni sentiasa abang. Okay, yang duduk-duduk ni, yang budak-budak kecil ni adalah anak-anak orang asli. So kita datang ke situ, kita ajar macam mana nak gosok gigi dengan betul, macam mana nak mandi guna sabun, macam mana nak basuh tangan dengan betul. Lepas tu nak main-main kena pakai slipper. Macam tu lah kita pergi ke sana untuk mengajar tentang kesihatan. Okay, yang ni pun salah satu lawatan ke Kampung Bantal. So yang abang cakap Kampung Bantal ni sebenarnya sangat pedalaman, hingga nak pergi sana pun kena 2 jam naik bot tau. Ini naik bot. So abang tak ada, abang yang tolong tangkap gambar. Sebab tu gambar abang tak ada. Tak apa. Okay, so yang ni ialah lawatan ke loji rawatan air. So yang ni siapa yang jiwa dia ada macam environment sikit lah kan. Macam yang mencintai alam sekitar mungkin boleh menceburi bidang tadi? Public health ataupun kesihatan awam. So kesihatan awam dia handle bahagian environment juga ya. Okay. Seterusnya yang ni kita akan belajar dalam bilik pembedahan. Kita akan tengok macam mana pembedahan itu dijalankan. So dan kalau bernasib baik, student sendiri boleh membantu doktor dalam melaksanakan pembedahan. Okay, yang ni saya rasa siapa yang pernah pakai cermin mata rasa pernah buat benda ni. So pelajar-pelajar kita akan dihantar ke klinik. Contoh kalau dalam ni klinik mata lah, akan nak jumpa pesakit, buat pemeriksaan mata dekat pesakit. Okay, sangat seronok, waktu ni sangat seronok. Okay, yang ni ialah CPR dan bantuan pernafasan. So yang ni kita belajar macam mana kita nak buat CPR dan juga macam mana kita nak membantu seorang pesakit tu untuk bernafas kalau dia tak boleh bernafas. Okey, itu saja Farhan. Menarik, sangat menarik. Saya duduk dekat lecture hall, dengar teori saja tu pun dah cukup menarik, apatah lagi bila kita aplikasikan teori-teori tu. Tapi susahnya sebab kita nak kena ingat balik teori-teori tu, lepas kita kena aplikasikan lah. Itulah antara cabaran-cabarannya kan. So sebelum abang nak teruskan dengan sesi dengan yang seterusnya, abang nak tanya lah, abang nak tahu mana adik-adik tingkatan 4, 5, mana adik-adik yang sekarang berada di asasi. Agak-agak boleh tak abang nak tengok yang asasi dulu, boleh tulis kat chat box, saya asasi. Cuba macam tu je abang nak tengok. Berapa ramai yang antara kita ni daripada asasi. Dan berapa ramai antara kita ni adik-adik daripada tingkatan 4 dan 5. Kalau boleh. Oh ramai yang asasi. Wah ramai. Ada yang tingkatan 4. Okey. Bagus. Mantap. Ni abang nak ada interaksi dengan adik-adik. Tak sunyi je. Abang nampak semua ada muka abang dengan abang Jazlan je dekat skrin sekarang ni. Tapi tak apalah bila nampak adik-adik tulis chat dekat sini. Bukan abang dengan abang Jazlan berdua sajalah. Ramai lagi rupanya. Okey, seterusnya mesti adik-adik yang dekat asasi ni dengan adik-adik tingkatan 4, 5 nak tahu kan berapa result sepatutnya saya dapat untuk saya dapat masuk jurusan perubatan ni. Perlu cemerlang sangat ke? Ke saya kena lepas interview ke, saya kena dapat sekian-sekian markah ke? Okey. Jadi saya serahkan dekat Abang Jazlan untuk terangkan macam mana kita nak laluan kita untuk masuk ke degree perubatan ataupun bidang perubatan UIA Kuantan ni. Okey, tadi abang tengok ramai yang daripada asasi, tapi ada juga daripada form 4, form 5 juga tadi saya nampak. Okey. Betul. So saya akan terangkan macam mana flow untuk memasuki medik UIA ataupun kuliah perubatan UIA. Okey, so yang ni untuk adik-adik form 5, form 4, form 5. So kita start daripada atas lah Okay, so selepas tamatnya sekolah menengah, adik-adik akan mengambil SPM. So selepas adik ambil SPM dan dapat keputusan SPM, adik-adik akan diberi peluang untuk mengisi UPU. So untuk adik-adik yang belum tahu apa tu UPU, UPU adalah macam satu sistem satu website untuk kita book di manakah kita akan
sambung belajar nanti. So dalam UPU nanti kita akan isi secara online. Okey, saya nak belajar di Universiti UIA ataupun universiti lain ataupun universiti mana-mana atau dan kita akan mention juga kita nak belajar dalam perubatan ke, dentistry ke, ataupun kos-kos lain. So dalam UPU ni adalah sangat-sangat penting untuk kita daftarkan diri kita selepas dapat result SPM dalam UPU. So dia akan susun pelajar-pelajar kita ke universiti awam. Okey, selepas adik-adik mengisi UPU, anda kata adik mengisi asasi perubatan UIA. So dan adik-adik dapat asasi perubatan UIA. Dan adik dah masuk ke asasi perubatan UIA. So masa pembelajaran di asasi perubatan UIA adalah 1 tahun. So asasi perubatan UIA ni adik belajar pasal biologi, fizik, kimia, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab. Macam itulah adalah subjek-subjek yang penting dalam asasi ni yang adik perlu belajar selama setahun. Okey, selepas adik tamat asasi perubatan dan adik nak meneruskan ke ijazah perubatan ataupun MBBS, adik perlu mendapatkan grade 3.75. Yang ni yang setakat saya tahulah 3.75. Takut kalau tahun depan dia tukar ataupun bila-bila dia tukar polisi kurang ataupun naikkan, itu perlu tanya kepada academic advisor masing-masing lah. Tapi sekadar yang abang tahu ialah 3.75 setakat ni. Dan untuk pelajar-pelajar yang 3.75 ke atas, grade 3.75 ke atas, layak untuk mengambil interview untuk masuk ke ijazah perubatan. Okey, untuk adik-adik yang form 4, form 5 yang belum tahu apa itu 3.75. Okey, kalau kat sekolah markah penuh kita ialah 100 kan? 100. Kalau dekat asasi ni markah penuh kita adalah 4.0. So kalau kita dapat 50% kan, iaitu 2 daripada 4 lah, 2.4 sebab 4 markah penuh. Okey, itu dipanggil CGPA ataupun grade kumulatif, benda dah macam tu lah, CGPA lah. Okey, so untuk pelajar-pelajar yang dapat 3.75 ke atas, dia layak untuk di-interview untuk masuk ke ijazah perubatan. Dan selalunya majoriti akan dapat lah untuk asasi perubatan ni. Okey, seterusnya, anda kata kat sini ada student-student yang daripada international school. Maksudnya dia bukan daripada sekolah menengah, dia boleh ambil O level. O level ni dia setaraf dengan SPM. Setaraf dengan SPM. So dia boleh masuk ke asasi perubatan kat sini . Nampak tak arrow Ana? Arrow saya. Nampak arrow hantar. Okey. Okey. Ataupun dari international school yang ada A level. A level ni sama level dengan asasi perubatan. Dia boleh masuk ke ijazah perubatan. Macam tu. Okey. Ada lagi satu pathway iaitu pathway Darul Quran. Contoh adik habis SPM, isi UPU. Lepas tu adik-adik berminat untuk menghafal Al-Quran selama setahun ataupun setahun setengah. Bolehlah apply ke Darul Quran. Okay, so Darul Quran ni adik-adik akan pergi ke Darul Quran untuk menghafaz Al-Quran dan belajar tentang Al-Quran dan akan masuk ke asasi perubatan. Tapi dia pada ambilan pada tahun hadapan. Maksudnya kalau kawan kita seorang masuk Darul Quran, seorang tak masuk Darul Quran, so yang Darul Quran ni akan lewat sedikit lah, setahun saja kan, untuk mendapatkan belajar tentang menghafal Al-Quran dan juga belajar tentang Al-Quran. Okay, so abang ikut pathway ni lah, pathway hijau ni. Okay, setakat tu faham kan? Setakat tu faham. Okay, abang nak ceritakan ada lagi satu special case, iaitu untuk asasi sains bersekutu ataupun asasi biosains ataupun apa-apa asasi yang ada basic science tau. Apa-apa yang ada basic science, jika pelajar tersebut ada dapat grade 3.75 ke atas, pelajar tersebut juga layak untuk masuk interview dan untuk tukar kos ke ijazah perubatan. Tapi ijazah perubatan ni dia akan mendahulukan asasi perubatan lah. So andai kata ada kekosongan
Jadi dia akan masukkan pelajar daripada asasi sains ni untuk masuk ke asasi perubatan. Okey, macam itulah. Andai kata ada kekosongan baru dia panggil. Yang tu untuk special case untuk orang yang ingin tukar kos. Okey. Itu saja. Farhan. Berbalik kepada Farhan di studio. Okay, faham. Okay, tak silap saya kalau zaman saya lah, zaman Abang Pak Ain, kalau nak masuk degree perubatan ni 3.5 dan ke atas. Tak tahulah betul ke tak, sekarang masih 3.5 tapi zaman abang 3.5 dah tak silap. Dan interview tu abang bagi tips sekarang lah untuk adik-adik asasi kan. Interview ni mudah je, jangan ambil berat sangat pun. Mudah saja. Adik-adik tahu common sense tentang kesihatan negara, InsyaAllah adik-adik boleh masuk jurusan perubatan dekat UIA nanti. Jangan risau. Dan untuk adik yang daripada contoh sekarang ni asasi farmasi, asasi allied health science kan. Jangan risau kalau tiba-tiba adik tengah belajar dan ada rasa minat nak masuk perubatan pula, ada peluang untuk adik-adik masuk bidang perubatan. Jangan risau, jangan takut. Okay. Jadi terusnya saya rasa adik-adik pun saya sendiri lah nak tahu sebenarnya sepanjang 4 tahun Abang Jazan belajar perubatan ni kan, susah ke senang sebenarnya? Sebab saya lah, bagi saya sekarang ni walaupun baru first year, adalah susah tu sikit. Orang kata masa before masuk ambil medik dulu, orang kata betul ke nak ambil medik? Susah tu. Macam tu. Tapi sekarang Abang Jazan rasa susah ke senang sebenarnya ambil perubatan ni? Oh, okay. Borak-borak. Okay, so kalau nak cakap tentang susah ataupun senang ni, dia payah sikit nak cakap macam ni. Okay, so untuk medik ni pada pendapat peribadi abang lah kan. So medik ni sebenarnya dia mencabar, tapi dia tak impossible. It's not impossible. So yang penting adalah determination seseorang pelajar itu. Jika dia betul-betul determination, dia betul-betul nak buat, so insya-Allah dia boleh jalan. Bab kata pepatah, di mana ada jalan, salah, di mana ada apa? Siapa boleh jawab? Di mana ada kemahuan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey. Yang penting ialah determination itu kan. Okey. Dan nak tambah juga yang point susah ataupun senang ni sebenarnya relatif kan. Contoh abang bagi. Abang nak tanya adik-adik semua kan. Bangun subuh, susah ke senang? Allah. Susah. Ada yang cakap susah, ada yang cakap senang kan. Mesti ada separuh yang cakap susah, ada yang separuh cakap senang. So walaupun benda tu sama, tapi still orang yang berbeza akan beranggapan benda tu sebagai, ada yang cakap susah, ada yang cakap senang kan. Okay, so sebenarnya benda ni dia depend kepada diri kita sendiri dan juga depend kepada background kita. Contohlah seorang pelajar tu dia dah biasa dengan perkara-perkara senang. Jadi bila dia selalu lepak, selalu bermudah-mudahan. Tapi bila datang sesuatu perkara yang susah, then dia akan nampak satu benda tu yang susah kan. Okay. Tapi kalau ada seorang pelajar tu dia sentiasa selalu buat perkara-perkara yang susah, buat perkara yang mencabar. Tapi bila datang sesuatu yang susah, dia cakap benda biasa kan, kacang je ni kan. So dia sangat dipengaruhi oleh environment ataupun macam mana diri kita tu sendiri. So again, kalau di mana ada kemahuan, tak nak sambung. Di situ ada jalan. Okay, saya sambung kan untuk Abang Jazlan. Betul-betul. Saya pun rasa macam tu. Yang paling penting adalah mindset kita Abang Jazlan kan. Kalau kita dah awal-awal cakap benda tu susah, so kita akan macam kita punya apa yang kita fikirkan akan mempengaruhi apa yang kita lakukan macam tu. So daripada sekarang kalau adik tanamkan azam senang je ni nak belajar medik, senang je nak tamatkan pengajian 5 tahun, insya-Allah tak ada alasan lah tak boleh nak graduate sebagai seorang doktor pada masa hadapan. Okey. Lagi satu soalan Abang Jazlan. Mungkin ada yang tertanya-tanya sebab sekarang ekonomi negara pun makin tak stabil, makin banyak susah nak dapat beasiswa apa semua. Tapi untuk kita-kita yang ambil perubatan ni kan, agak-agak mudah ke untuk kita terima beasiswa? Ataupun ada ke beasiswa untuk ditawarkan kepada kita? Macam tu. Oh, okay. So sebelum untuk menjawab soalan tu, dia ada 2 soalan sebenarnya tu kan. Dia ada 2 soalan. Okay, satu pasal kejaya tu kan. Yang kedua pasal tu. Okay, so mungkin adik-adik tertanya-tanya, bila kita dah habis degree ni, ada orang cakap susah nak masuk HO. Okay, jadi kejap abang share supaya semua orang sedang faham, supaya kita dapat nampak apa matlamat akhir kita.
Okay, so abang nak share sikit lah pasal kerjaya sebagai seorang doktor. Okay, so yang ni abang dapatkan daripada MMI doktor, so boleh follow FB diorang. So ini promotion tak berbayar. Okay, so 5 tahun ni ialah undergraduate ataupun ijazah perubatan. Yang ni ialah kita sebagai student. So selepas kita tamat, kita akan menunggu about 1 year lah. About 1 year, kita ambil average 1 year. Sebelum kita dimasukkan ataupun kita dipanggil sebagai HO. HO ni ialah House Officer. So basically, selepas kita tamat je, basically semua ni ialah doktor sebenarnya. Semua ni ialah doktor. Apa yang membezakan ialah level kepakaran diorang. Okay, so untuk yang first ni ialah HO selama 2 tahun. House Officer selama 2 tahun. Dan seterusnya dia akan diikuti oleh MO ataupun Medical Officer. So yang ni kita akan belajar about 3 to 4 years lah. 3 atau 4 tahun. So andai kata adik-adik berminat nak tinggikan level doktor adik-adik, kita boleh sambung ke tahap master ataupun follow ke parallel pathway. Tak apa. Yang ni abang tak nak cerita detail sebab dia sangat detail. Tapi apa yang adik-adik perlu tahu ialah master program ataupun parallel pathway ni dia mengambil masa lebih kurang 4 tahun dan bila dah dapat ni dia akan jadi doktor yang lebih pakar lah. Doktor yang lebih pakar. Okay. Seterusnya kita akan ada 1 ataupun 2 tahun gazetman. Gazetman ni macam trial lah. Trial. Sebelum anda kata adik betul-betul berminat untuk masuk ke subspecialty, maksudnya dah pakar, sangat pakar. Dia akan mengambil masa 3 ke 4 tahun lagi lah. Okay, tu untuk anda kata adik berminat untuk meneruskan bidang perubatan di tahap subspecialty. So untuk bagi gambaran apakah HO, MO, specialist, subspecialist tu abang sediakan yang ni lah. So medical student ni macam ulat je. Subspecialist memang dah up level lah, level yang paling tinggi lah dalam bidang perubatan ni. Okay, so tadi ada soalan juga tentang kewangan ataupun biasiswa. So anda kata adik-adik nak masuk ke bidang perubatan UIA, bidang UIA, apakah biasiswa yang adik-adik boleh apply? Okay, so untuk ni abang ada listkan beberapa yang paling famous lah, yang paling famous. Yang kecil-kecil tu ada juga, tapi abang ceritakan yang paling famous. Okay, so yang first ialah biasiswa bursary. Bursary ni diberi kepada pelajar-pelajar yang straight A dan dalam straight A banyak tu kan, straight A tu dia ada at least 9 A+. Tak silap sekarang 9 A+ lah. So dia bursary ni diberi kepada pelajar-pelajar yang memang top gila lah, memang padu gila, 9 A+ ke atas untuk dapatkan bursary. So bursary ni adalah beasiswa tu ialah fully sponsored, maksudnya tak perlu bayar balik, bukan pinjaman. Beasiswa adalah fully sponsored. Okay. Dan yang kedua, dan antara yang paling famous juga ialah pinjaman boleh ubah JPA. So JPA ni adik-adik boleh apply bila adik-adik dah masuk ke ijazah perubatan. So bila adik-adik dah masuk ke ijazah perubatan, apabila adik-adik dah masuk dah ambil exam yang pertama dan lulus, adik-adik boleh apply ke pinjaman boleh ubah JPA. So kenapa pinjaman boleh ubah? Apa maksud dia kan? Maksudnya pinjaman boleh ubah ni bila adik-adik grad dan cukup syarat, contoh JPA syarat dia kena bekerja di kerajaan, contoh jadi kerajaan, pinjaman tersebut boleh ditukar kepada beasiswa. Maksudnya adik-adik tak perlu bayar. Ataupun kalau adik-adik bekerja di NGO ataupun di pihak private pun dia kena bayar tapi dapat diskaun. Macam itulah, adalah syarat-syarat dia, boleh baca di laman web JPA itu sendiri. Seterusnya ialah zakat negeri. Zakat negeri ni dia boleh jadi beasiswa, boleh jadi pinjaman boleh ubah. Boleh jadi pinjaman sahaja. So yang ni bergantung kepada negeri masing-masing.
bergantung kepada negeri masing-masing. Yang saya tahu yang kalau yang zakat dia akan bagi beasiswa lah, dan ada juga negeri-negeri yang bagi bantuan pinjaman beli ubah. Okey, seterusnya ialah PTPTN. PTPTN ni ialah pinjaman pelajaran. Okey, seterusnya tabung penyayang UIA. Okey, so tabung penyayang UIA ni adalah tabung untuk membantu pelajar-pelajar UIA yang ada masalah kewangan. So basically orang donate dalam tabung tu digunakan untuk membantu pelajar-pelajar yang ada masalah kewangan. Tapi tabung ni dia bukan fully sponsored untuk yuran apa semua, tapi dia dapat meringankan beban pelajar-pelajar UIA yang ada masalah kewangan. Begitu juga dengan zakat UIA, dia bukan fully sponsored tapi dia boleh mengurangkan sedikit sebanyak masalah kewangan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar UIA. Okey, rasa itu saja untuk bahagian kewangan ataupun beasiswa. Okay, terima kasih Abang Jazlan. Ada tulis kat sini Badrul Nizam, adik ke abang ni saya tak tahu lah. Okay, bursary hanya untuk asasi, but once dah tamat asasi akan automatically diubah kepada JPA. Saya pun baru tahu juga kan sekarang. Sebab sekarang ni alhamdulillah saya apply yang pinjaman boleh ubah JPA tu, alhamdulillah dapat. Senang je bila adik dah lepas exam pertama adik-adik, pass tu maksudnya adik-adik dapat 50% je markah. Automatic pass macam tu. Dan adik boleh apply dan insyaAllah adik-adik terima je untuk dapat pinjaman pemboleh ubah JPA tu. Jangan risau. Government akan sentiasa ada dengan kita untuk membantu. Okay. Okay, lepas tu lepas tu untuk Abang Jazlan, mesti ada yang tertanya-tanya macam mana Abang Jazlan boleh survive 4 tahun belajar perubatan. Apa tips Abang Jazlan nak study medik ni? Apa tips daripada Abang Jazlan untuk survive menjadi seorang pelajar perubatan dekat UIA? So, ada tips tak? Tips untuk belajar tips saya bagi secara general lah untuk terutamanya specifically untuk pelajar yang nak masuk pelajar perubatan. Okay, pertamanya ialah kita kena kenal diri kita sendiri. Maksudnya adakah kita suka buat nota, adakah kita belajar secara mendengar sahaja, adakah kita belajar secara membaca sahaja, ataupun bagaimana, ataupun kita boleh buat semua benda tu sekali. So kita kena kenal diri kita yang mana satu, dan kita kena tahu diri kita sesuai yang mana satu. Okay, itu satu. Dan yang keduanya, benda yang paling penting untuk belajar dalam perubatan ialah kena be flexible. Be flexible ni first kali adalah contoh yang abang cakap tadi, kita belajar membaca. Contohlah seorang pelajar tu, dia style belajar dia membaca buku teks sahaja. Apa yang abang syorkan ialah kita perluaskan lagi, be flexible. Selain membaca buku, boleh juga mendengar, mengajar dan buat nota dan sebagainya. Sebab kajian menunjukkan yang ni gigih buat homework Okay, kajian menunjukkan lagi banyak seseorang itu menguasai contoh mendengar, mengajar, membaca macam tu, lagi banyak cara dia belajar, lagi bagus ingatan dia. Okay, itu daripada scientific research. Okay, tu untuk flexible. Flexible juga sangat perlu bila adik-adik nak melangkah di setiap fasa. Contoh, cara belajar adik-adik di sekolah sangat berbeza dengan cara belajar di asasi. Cara asasi sangat berbeza dengan cara belajar di first year, second year. First year, second year pun sangat berbeza dengan third year, fourth year and fifth year. Fifth year pula sangat berbeza dengan HO nanti. So, kena flexible dan adapt to the situation. Betul. Kak Ifah cakap, lagi ramai pesakit kita jumpa, lagi bagus kita ingat. Okay. Dan yang ketiga, nak tak nak ialah kita kena menjadi seorang yang rajin. Tak kisah adik-adik ni genius ke, tak kisah tak genius ataupun tak bijak ke, tak kisah. Tapi sifat rajin ni mesti dipupuk dalam diri kita lah. Sebab Nabi pun pesan kan. Nabi pun pesan yang bermaksud lebih kurang macam ni lah. Andai kata siapa yang struggle ataupun bersusah payah untuk melalui jalan menuntut ilmu, insya-Allah Allah akan memudahkannya untuk jalan ke syurga. So percayalah
apa struggle ataupun being berusaha keras ni takkan pernah rugi. Kalau kat dunia tak untung, confirm kat akhirat akan untung. Macam itulah. Sekian tazkirah Isyak ataupun 10-5 minit. Tu daripada Abang Jazlan. Mungkin ada yang sekarang tengah ambil nota kan, nak prepare untuk ni tips daripada Abang Jazlan, 4th year. Mesti ada yang tengah ambil nota ni. Saya nak ingatkan sekali lagi lah kepada adik-adik yang baru join program Sopimas kita pada malam pertama ni, jangan lupa untuk daftarkan nama anda dalam Google Form yang disediakan dekat chatbox, program chatbox. Ni tips daripada saya lah. Dah Alhamdulillah 1 tahun berjaya mengharungi cabaran dan dugaan selaku pelajar medik ni. Kalau dari saya pula, saya rasa adaptasi tu penting lah. Adaptasi tu macam Abang Jazlan kata, cara belajar dekat asasi sangat berbeza dengan cara belajar dekat dah masuk degree nanti. Sebab dekat asasi kita masih lagi macam boleh relax sikit. Tapi bila dah masuk degree ni, yang saya nampak adalah kita akan ada macam culture shock sikit. Macam mana tengok cara orang lain belajar, macam tu. Lepas tu dekat bila dah masuk degree ni, kita kena banyak buat persediaan. So kalau dulu kita just masuk kelas je, tapi sekarang sebelum masuk kelas kita boleh nak kena tengok-tengok dulu macam tu. So kita kena ada persediaan. Lagi satu dari saya adalah connection tu penting lah. Jalinan perhubungan. Kalau macam saya rasa kalau ada connection dengan abang-abang senior abang-abang 3rd year, 4th year, 5th year sangatlah membantu. So kalau kita ada masalah ke apa, tak faham benda-benda teori, so abang-abang ni atau kakak-kakak ni yang bagi tunjuk ajar kat kita. Bukan sebenarnya kita pun membantu diorang untuk refresh balik benda-benda yang diorang belajar masa 1st year, 2nd year tu. So penting lah daripada sekarang sebenarnya kena ada connection. Ada hubungan erat dengan orang lain tu, saudara sesama Islam tu sangatlah penting, okay? Contohnya Abang Jazlan. Abang Jazlan sangat famous dengan adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang lain kat UIA tu. Kalau adik-adik masuk nanti, cari Abang Jazlan, dia ada. Macam tu. Okay, seterusnya Abang Jazlan, saya rasa kita teruskan dengan kita ambil yang terakhir. Sebab lepas ni kita ada aktiviti untuk adik-adik, tapi kita ambil lagi selagi 10 minit macam tu untuk kita kupas lagi satu soalan. Abang Jazlan rasa berbaloi ke tak sebenarnya ambil bidang perubatan ni? Ni yang terakhir lah. Sebelum kita buat aktiviti yang akan macam harap-harap adik-adik masih lagi ada dengan kami berdua dekat sini, masih lagi bersemangat. Kalau masih lagi ada dekat sini, boleh tulis dekat chat box tu tak? Cakap saya masih ada dekat sini. Nak tahu lah tau, adik-adik ada yang dah tersengguk-sengguk ke, ada yang dah ngantuk ke. Kawan-kawan pun banyak membantu untuk belajar. Okay, betul-betul. Dengan kawan-kawan. Tak kisah connection tu dengan siapa, dengan kawan-kawan pun bagus. Mantaplah Presiden Maxi. Oh, ada Presiden Maxi dekat sini. Okay, Abang Jazlan. Terus kepada jawapan daripada persoalan saya, berbaloi ke tak sebenarnya ambil bidang perubatan? Adik-adik ada lagi dengan kita ni? Okay, so untuk soalan ni, sebenarnya soalan ni adalah soalan yang paling penting sebelum ataupun sesudah ataupun selepas adik mengambil ataupun memilih bidang perubatan ataupun apa-apa juga kos. Tapi soalan ni adalah soalan sepanjang hayat, tahu tak? Soalan sepanjang hayat yang perlu difikirkan sentiasa. Okay, untuk ni abang memang sediakan slide. Terima kasih. Sabar. Okay, sabar. Okay, boleh nampak ke? Berbaloikah ambil medik kan? So, untuk adik-adik memilih apa juga kos, tak kisah kos medik ke kos apa-apa sahaja, adik-adik perlu dan sangat perlu untuk tanya kepada diri sendiri, apa yang aku nak sebenarnya. Sebab untuk yang ni berdasarkan pengalaman lah, ataupun apa yang berlaku di bidang perubatan ialah ada pelajar-pelajar yang masuk bidang perubatan kerana dia nak famous. Ada nak nak jadi doktor sebab dia nak kaya. Ada yang nak jadi doktor sebab mak ayah dia suruh. Ada yang dia jadi doktor sebab dia nak membantu orang. Ada yang dia jadi doktor sebab dia nak membantu bisnes dia yang dia ada backup bisnes kan. So dengan adanya title doktor, dia akan membantu bisnes dia. Okey, jadi jawapan-jawapan ni tak ada yang betul dan tak ada yang salah. Tapi apa yang penting ialah adik-adik jujur dengan diri sendiri. So betul-betul tanya kepada diri sendiri, apa yang aku nak sebenarnya, apa yang aku nak capai sebenarnya. Dan soalan ni sebenarnya sangat kritikal ataupun sangat penting. Even orang yang dah jadi doktor pun, dia akan tanya kepada diri sendiri apa yang dia nak sebenarnya.
Dan kalau adik-adik tanya kepada Abang Jazlan lah. So Abang Jazlan ni jawapan Abang Jazlan kan. Okay. Okay, sorry gambar besar sangat. Tak apa. Okay, so yang ni jawapan Abang Jazlan untuk yang ada dalam diri Abang Jazlan, dalam di lubuk hati Abang Jazlan ialah social responsibility ataupun tanggungjawab sosial. So apa pentingnya tanggungjawab sosial ni kan? Yang ni apa yang jawapan yang Jazlan jumpa waktu third year tu, dah third year tau, third year ataupun fourth year lah, lebih kurang macam tu. So apa tu social responsibility kan? Social responsibility apa yang Jazlan faham ialah kita kan hidup dalam bermasyarakat, dan dalam bermasyarakat ni kita mesti menjadi seseorang yang bermanfaat kepada orang lain. Maksudnya kita hidup dalam masyarakat, kita tak boleh jadi seseorang yang duduk seorang-seorang tak ada function kat dalam masyarakat. Kita mesti kena ada function. Tak kisah dalam apa jua aspek, dalam perubatan ke, apa jua kuliah ke, kita abang rasa abang perlu jadi orang yang ada social responsibility. Okay, sebab apa kalau abang ni terfikir sebab kalau kita tengok kan, kalau masyarakat Malaysia sekarang, kalau kita tengok kat landscape masyarakat Malaysia. So masyarakat Malaysia sekarang nak kata macam tak adalah bagus sangat tentang kesedaran kesihatan dia sendiri. Maksudnya dia sendiri tak tahu tentang kesihatan dia sendiri. Contoh, bukti dia kan. Contoh, Malaysia nombor 1 obesity di Asia Tenggara. Nombor 1 kencing manis di Asia Tenggara. Kencing manis tu Malaysia adalah top 10 dalam Malaysia kan. Apa lagi? Dadah, buang bayi, anti-vaksin. Orang yang jual-jual produk kesihatan tapi membahayakan kesihatan sebenarnya kan. Ataupun masyarakat yang jumpa bila sakit je jumpa bomoh kan, mensyirikkan Allah kan. So nampak sangat yang sebenarnya masyarakat ni memerlukan seseorang yang perlu educate diorang tentang kesihatan diorang terutamanya. So yang ni adalah peranan doktor. So yang ni adalah jawapan Jazlan. Kenapa Jazlan nak menjadi seorang doktor adalah sebab untuk melaksanakan social responsibility. Jadi tu saja kot. Balik pada Farhan. Mantap lah Abang Jazlan. Saya pun tak ada lagi lah ke tahap yang macam tu lagi. Nak kena ada social responsibility. Okey lah. Saya rasa itu saja buat setakat ni. Saya rasa mungkin sebab dah lama juga lah Abang Jazlan kita borak-borak ni kan. Kita rasa macam kita nak bagi, mungkin adik-adik macam dah bosan kot mendengar asyik kita je berdua borak-borak. So kita kasih peluang untuk adik-adik sekarang ni macam untuk mereka macam bersenam. Bukanlah bersenam tapi bagi ruang diorang untuk adik-adik ni buat aktiviti. Oleh itu saya menjemput Kak Dia untuk ke sesi seterusnya. Dipersilakan Kak Dia. Tes 1, 2, 3. Dengar ke? Jelas ke? Jelas Kak, jelas. Okey. Terima kasih kepada moderator handsome kita malam ni ya, Abang Farhan. Saya buka balik kamera. Hai semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan hai adik-adik. Jadi nama Kak Dia. So sebelum kita ke sesi seterusnya, akak nak bagi adik-adik segar sikit biar fresh gitu. Dan lagi bersemangat untuk bertanya soalan masa sesi Q&A nanti. Jadi akak nak ajak adik-adik semua untuk main game. Nama game ni teka siapa saya, kategori haiwan. Jadi untuk main games ni akak nak adik-adik dengar dulu arahan akak. Jadi nanti akan ada soalan bergambar. Contohnya gambar pertama tambah gambar kedua jadi haiwan apa? Faham Okey. Dan adik-adik kena tulis, kena type jawapan tu dekat ruang games tu nanti. Nanti akan ada bagi ruang lah. Jawapan yang diberikan perlulah dieja dalam bahasa Inggeris, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Cina atau bahasa Tamil, bukan, tapi dalam bahasa Inggeris. Dan pastikan ejaan adik-adik tu betul lah. Jadi untuk games ni akan ada pemenang. Dan pemenang tu akan dapat hadiah. Okay. So sekarang ni akan paparkan games yang kita akan main. So adik-adik boleh tengok dekat skrin. Kejap ya.
Okay. Nampak tak? Nampak Kak Dia. Okay. Okay, jadi okay, adik nampak Okay, so macam mana kita nak main game ni? Macam mana kita nak main? So untuk main game ni, akak akan bagi satu link dekat chat box. Kita tengok dekat chat box. Okay, so Kak Nat Nadia tu dah bagi chat box dekat link tu. So adik-adik kena tekan link tu. Link tu tekan, lepas tu isi nama. Dan pastikan nama adik-adik tu nama betul. Bukan nama, kalau contoh nama Kak Nurul Mardiah kan, akak tulis nama Mardiah. Jangan nama Superman ke Batman ke akak tak nak. Letak nama sendiri. Dan kalau boleh, dan kalau boleh abang-abang yang akak-akak yang 20 tahun ke atas, kita bagi peluang dekat adik-adik je lah yang main abang-abang kakak-kakak boleh pergi minum kopi dulu ke. Betul-betul boleh rehat-rehat. Rehat dulu. Okay. So, pukul 10.13 pukul 10.14 akak akan start. Mana adik-adik lelaki ni? Abang nampak nama-nama adik-adik perempuan Bagus ni je. bagi nama penuh ni. Akak suka yang bagi nama penuh ni. Mama Ali, adik Ali. Apa khabar? Okay, ada lagi 2 minit. Masuk lagi. Ada hadiah ni untuk adik-adik. Dah dia lah. Hadiah dia apa Kak Dia? Dia rahsia lah. Rahsia lah. Rahsia. Rahsia. Saya rasa macam nak main jugalah Kak Dia. Tak aci betul. Tak boleh. Pan tak boleh. Ada lagi ke? Okay, jemput semua adik-adik masuk. Main. Tak rugi. Mencabar minda adik-adik. Tak main, rugilah. Ada hadiah. 1 minit lagi. Gaya cakap hadiah macam lumayan je Kak Dia. Lumayan. Biasa ada. Okay, 10.15 kita start. Kejap. Lagi 1 minit. Tu ada. Tambah lagi. Yang dari Setwest boleh join. Umur 20 tahun ke atas je tak boleh join. Budak 46 Teringin lah nak tengok budak 46 ni. Okay, so sekarang dah pukul 10.15. Masa menjawab hanya 10 minit. Selepas 10 minit akan stop game. Dan ingat game ni pasal nama haiwan. Dan pastikan jawapan adik dalam English. Eja betul-betul. So dalam kiraan 3, 2, 1 kita start. Yang tak main tu kita tengok dekat sini. Alamak ada main kosong. Boleh nampak dekat sini tu kan adik-adik tengah susu menjawab soalan. Tapi yang reading tu Adriana. Ada 2 Adriana. Ada 2 Adriana. Nampaknya adik Adriana dengan Adriana bersaing Kak Dia. Bukan nama Adriana ni. Adu lah.
Jap. Oh, naik dah Ain Zari dia. Sengit. Saya nampak ada nama Cipi lah di situ. Lagi 8 minit. Oh, Adiana dah naik balik atas. Lagi berapa minit ni Kak Dia? Lagi 5 minit. Lagi 5 minit. Tinggal lagi 5 minit. Ini lagi masa. Mantap adik Ain Zaril. Ada 4 minit lagi.
Okay, ada lagi 3 minit. Siapa yang tengah jawab lagi tu, tak apa, saja. Masa lagi. Apa dah ramai yang dah jawab, dah habis jawab tak apa. Yang belum lagi tu ada masa lagi. Jangan stres-stres. Kita main suka-suka kat dia. Betul. Tapi ada dia. Adik Zulhimi Hafiz. Mantap soalan. Mestilah Kak Dia buat soalan. Terima kasih. Adik Hilmi. Stres tak boleh jawab full. Stres. Okay, ada 1 minit lagi. Adik Amirul Najmi. Soalan EPT tak susah macam ni. Ni soalan uji minda. Adik-adik kena kreatif. Okay. Ada lagi ke yang tak habis jawab? Macam dah habis masa je Kak Dia. Okay. So, endkan game. Okay, boleh end. Nak countdown sama-sama abang adik. Okay, boleh. Nak count daripada 5 ke? Okay. Kak Dia mula. 5. 5. 5. 4. 3. 2. 1. Habis. Okay, end. Okay, dekat screen tu okay, ada pemenang. Nama pemenang boleh tak terus orang tu bacakan kat nampak Afrina Afrina tempat pertama. Betul-betul Kak. Afrina Adik Afrina. Afrina dengan Ain Ain Zari. Betul. Okay, so Tanya untuk Afrina dengan Ain Zari. Jadi boleh tak akak nak kepada Afrina dengan Ain Zari, boleh tak awak screenshot dulu? Screenshot dulu awak punya markah. Akak bagi 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okay dah screenshot Okay, so kepada Afrina, kita nak perkenalkan, awak perkenalkan diri sikit, boleh tak? Bagi tahu nama penuh, umur dan sekolah mana. Kalau CFS cakap CFS. Mana adik Afrina? Jemput adik Afrina. Jemput. Bismillah, saya Afrina. Dengar ke suara saya? Dengar. Okay, bismillah. Dengar. Nama saya Afrina binti Arsyad. Course Dentistry, CFS. Okay. Seorang lagi Ain Zari Ya. Okay. Teruskan, perkenalkan nama awak, umur dan kalau CFS cakap CFS. Nama saya Ain Natasha binti Muhammad Zari, umur 19, ex-CFS. Okay. CFS. Dua-dua CFS. Okay, Tanya. Jadi awak adik-adik ada ni ada IG kan? Ada kan? Ada kan? Okay, kalau kira ada IG lah kan? Ada IG tak Instagram? Adik Afrina dengan Ain Zari ada kan?
Ada. Okay, so nanti adik Afrina dengan adik Ain pergi dekat IG Shopee Mas, IG Shopee Mas titik 2020. Lepas tu bagi DM, lepas tu bagi details nama penuh dengan contact number dan juga gambar yang awak screenshot tadi. Dekat situ. Okay, boleh untuk nanti kami akan contact balik untuk bagi hadiah. Okay. Okay, so akak rasa setakat itu daripada akak. So terima kasih dekat adik-adik yang memeriahkan game tadi. So akak harap di samping kita bersukaria dengan game tadi, harapnya adik-adik dapatlah pengetahuan baru. Mungkin segelintir daripada adik-adik yang macam tahu je nama-nama haiwan tu tapi mungkin keliru sikit macam ejaan-ejaan dia macam tu. So jadi akak harap adik-adik dapatlah sesuatu daripada games tu. And kepada yang tak dapat join atau macam ada masalah teknikal ke, so boleh join untuk esok hari dan hari-hari seterusnya. So itu saja daripada Kak. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Dia. Ya, adik-adik yang lain boleh cakap terima kasih Kak Dia sebab sediakan aktiviti yang menarik untuk adik-adik malam ni. Okay, adik abang baca tadi dekat ruangan chat. Lagi susah pada EPT. Untuk adik-adik yang tak tahu lah EPT tu apa. EPT tu English Placement Test. Untuk adik-adik yang kalau masuk asasi UIA nanti akan ambil ujian bahasa Inggeris. Lagi susah daripada EPT. Memang tu susah tu nak pass tu kalau kena repeat kan. Kalau susah sangat tu. Okay. Memang mencabar betul-betul. Kami pun dah cuba dah game ni semalam-semalam lagi. Memang abang dah 20, tak boleh bagi tahu umur. Kan janji 20 something pun tak boleh nak jawab lagi soalan-soalan tu semua. Tak full mark macam adik Ain Zaril tu tadi. Okey, tanyalah buat pemenang. Jadi kita teruskan lagi, harap adik-adik semua bersemangat dah, kembali segar. Ada yang dah minum air ke? Dah terlepas dah Abang Fain. Buat tak dengar, yang dengar tu buat tak dengar. Okey, minum-minum air dulu, jangan kasih kering tekak, nanti kan susah nak bercakap. Okey, sekarang kita akan masuk ke sesi yang seterusnya, iaitu sesi soal jawab bersama dengan Abang Jazlan dan juga Abang Farhan. Nanti kita masuk ke sesi Q&A session. Jadi untuk sesi ni, adik-adik yang mana-mana ada soalan, bolehlah buka mic, perkenalkan diri, daripada mana dan bagi soalan adik-adik. Ataupun yang malu nak buka mic, ataupun buka kamera, boleh je tulis dekat chat box. Abang Faan akan bacakan soalan adik-adik dan kami akan jawab soalan tu sama-sama. Ingatan juga kepada adik-adik yang baru sahaja join, mungkin ada yang terleft ke ataupun baru sahaja join sebab ada urusan sebelum tadi, boleh jangan lupa untuk daftarkan nama adik-adik dalam Google Form yang disediakan dekat chat box tu juga. Okay, so jom kita masuk ke sesi Q&A session. Mana-mana adik-adik yang ada soalan, boleh buka mic, perkenalkan diri dan tanya soalan ataupun tulis dekat chat box. Kami menunggu soalan. Tak ada background music pula. Saya ada soalan. Okay, adik Amirul Najmi je. Ke pakai nama orang lain ni? Sebab abang perasan tadi adik Ain Zaril, adik Tasha tu, nama orang lain tu. Okay, perkenalkan diri Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Muhammad bin Najmi Aziz, panggilan Najmi. Jadi soalan saya kepada Abang Jazlan, iaitu adakah di Kuantan nanti kita perlu libatkan diri dalam core curriculum juga seperti di CFS? Sebab di CFS kita perlu libatkan dalam curriculum untuk mendapat star point. So basically di Kuantan nanti adakah kita perlu libatkan diri dalam core curriculum? Ada sistem sama dengan CFS? Itu soalan yang pertama. Dan juga yang soalan kedua, di UIA Kuantan sama ada menggunakan sistem semester ataupun sistem blok. Soalan yang kedua. Okay, terima kasih adik Najmi. Adik Najmi tak cakap tadi CFS Ya, daripada CFS. Jurusan ambil asasi apa? Presiden Maxi, nampak kat situ orang semua tulis. Presiden Maxi. Mantap. Ambil bidang apa tu? Asasi perubatan lah. Perubatan, alhamdulillah. Mantap, alhamdulillah. So Abang Jazlan nak perlu saya ulang soalan ke ataupun Abang Jazlan dah dapat soalan? Saya ulang ke dapat? Dah dapat. Dapat lah, okey. Silakan Abang Jazlan. Okay, so Najmi, kita geng Presiden Maxi dulu. Alamak, saya tak geng lah. Okey lah, saya live kejap lah.
Ya bang, geng. Okay, kita gengah dulu Okay, so dulu Presiden Maxi juga. Okay. Soalan pertama, adakah kita perlu melibatkan diri dalam core curriculum? So, bila masuk medik ni ataupun apa-apa course, dia ada yang dinamakan academic based society. Maksudnya bila kita masuk je course tersebut, automatik kita didaftarkan dalam academic based society tersebut. So kalau medik dia apa? Farhan? Kalau medik, kita panggil dia society tu MATS, Medical Student Society. Farhan jadi apa dalam maths Oh, saya jadi apa dalam maths tu? Saya taklah sehebat Presiden MATC dulu. Saya setakat asisten SU je, tak tinggi mana pun. Tapi kita ada akak Vice President tak silap saya. Ke dalam dah. Macam tu lah. So Farhan ni bos saya lah sebenarnya. Saya ni biasa-biasa je. Okay. So untuk academic based society, dia akan ataupun kuliah based society, dia memang automatik akan didaftarkan. So untuk core curriculum lain, contoh macam silat, badminton ada ke? Memanah ke apa-apa semua, yang tu optional. Ataupun bahasa, ada juga bahasa sign language tu ada juga yang tu semua optional. Okay, untuk subjek yang di luar kuliah of medicine, contoh Usra Budi sekarang Usra Budi kan? Usra Budi. Usra Budi yang tu ialah university required subjek lah. So macam subjek-subjek tu dia perlu ambil, dia macam curriculum sikit sebab dia di luar daripada akademik kan. Okay, dia perlu ambil untuk kita melayakkan kita untuk tamat UIA lah. So benda tu wajib lah. Okay, yang keduanya, soalan yang kedua, adakah kita mengikut sistem semester ataupun blok? Okay, untuk medik, dentist, dua je kan? Okay, dia menggunakan sistem blok. Kalau CFS semester kan, setahun ada 2 semester saja kan? Satu tahun ada 2 semester. Semester. Okay, kalau medik dekat UIA setakat ni, dia menggunakan sistem blok di mana setahun ada 4 blok. So, pecahkan lah. Setahun tu pecah kepada 4 bahagian lah. Macam tu je. Simple. Simpelnya satu semester 2 blok lah Abang Jazan kan? Macam tu lah, lebih kurang. Okay. Kalau untuk society lain, abang bukan apa lah, tapi abang nak promote sikit lah. Kalau tak rugi pun join society bila dah masuk degree nanti. Kita balancekan antara akademik kita dengan curriculum kita. So sebab akademik ni kita belajar banyak benda macam teori, benda-benda yang knowledge. Tapi kalau masuk society ni kita akan more hands on. Cara kita nak, orang kata tak penting pun belajar communication skills, social skill ni semua kan. Tapi bila nanti dah kerja sekalipun, setakat kalau kita ada knowledge tapi kita tak tahu macam mana nak apply pun susah juga kan. So abang di sinilah, bukan apalah nak promote lah. Kalau masuk degree UIA Kuantan nanti join lah FACI team, IUM Facilitator team. Macam abang-abang kita dalam ni semua ni, abang kakak ni semua ahli FACI team kan. Boleh join, jadi macam kami buat program untuk adik-adik, benefitkan orang, jangan risau. Kami semua baik-baik kat sini. Ada Abang Adib pun kan. Abang Adib tambah sikit Abang Adib. Abang Adib tu pun ahli FACI team juga. Ramai lah kat sini abang FACI team. Okay, nanti dah masuk degree join kami FACI team. Okay. Paksa. Dah tak promote dah paksa. Macam tu. Okay, ada lagi ke soalan-soalan? Terima kasih adik Najmi atas soalan tadi. Mantap soalan. Okay, ada soalan dekat chat Xbox. Abang terima. Abang cari Mana satu soalan dekat chat Xbox? Yang pasal CGPA tu kan? Kalau tak silap. Betul. Ada tanya kat sini. Ada yang tanya macam mana kalau tak capai pointer minimum 3.5 atau 3.75. Okay, anda kata kita tak mencapai pointer minimum tu Okay. So apa yang kita boleh buat ialah kita buat rayuan. Sebab contoh macam saya tak pasti dia punya cut off yang sekarang ni, saya tak pasti. Yang tu kena tanya academic advisor yang sekarang Okay, anda katalah 3.5 lah. Tiba kita dapat 3.49. 3.49, sikit lagi nak sampai tu. So kita boleh buat rayuan. Kita boleh buat rayuan kepada academic advisor kalau tak silap saya, untuk melayakkan kita di-upgrade dia upgrade untuk layakkan kita untuk join interview. Okay, so untuk bahagian ni saya sangat mengesyorkan untuk adik-adik CFS untuk merujuk kepada academic advisor masing-masing, sebab mereka lah yang paling tahu
polisi semasa, paling tahu keadaan adik-adik macam mana, paling tahu keadaan medik yang polisi sekarang. Macam tu lah. Nanti boleh check kepada academic advisor masing-masing. Betul. Jangan risau. InsyaAllah kalau ada rezeki, adik boleh je sambung apa yang adik nak. Tapi kalau adik tak ada rezeki, jangan risau. Rezeki Allah tu luas. So maksudnya Allah tahu the best plan for us. Kalau bukan itu, maksudnya kita ada pilihan yang lain. Jangan risau. Macam tu. Okay, tapi kena ingat kos daripada facility IIUM. Tapi kena ingat kos lain pun boleh masuk degree perubatan kalau pointer tinggi. Betul seperti yang tadi kita dah cakap kan Abang Jazan tadi, laluan tadi kan. Kalau daripada asasi lain pun boleh masuk juga ke bidang perubatan. Kalau masa saya ikut kuota pengambilan, selagi masih ada kuota, kalau CGPA tak lari jauh, InsyaAllah tetap diterima untuk interview. Ni daripada Abang Adik pun merupakan seorang pelajar perubatan tahun kedua. Dia kata macam tu, dia ikut kuota. Dia berubah-ubah. So adik-adik betul lah kata Abang Jazan, dia kena rujuk kepada academic office juga nanti. Macam mana? Ada ke lagi soalan-soalan lain? Okey ke abang percakapan abang dengan Abang Jazan terlalu laju untuk adik tangkap? Macam tu. Tak kan boleh tangkap kan? Tap macam tu. Okay, saya ada soalan ni dalam chat box. Alamak Abang Jazan jangan. Okay. Ada soalan dalam chat box. Assalamualaikum, nak tanya daripada adik Nurul Syazwana Ismail. Oh, abang dah macam DJ dekat radio dah. Daripada adik Nurul Syazwana Ismail. Oh, kejap. Alamak, asyik masuk je ni. Abang tergalih-galih. Daripada adik Nurul Syazwana Ismail. Assalamualaikum. Nak tanya, professional exam tu maknanya exam untuk subjek year 1 and 2 semuanya? Abang Jazan ke nak? Abang Jazan lah. Okay, so adik Nurul Syazwana Ismail dia tanya apakah itu professional exam lah. Okay, so senang cerita professional exam kita ada dua kan, 5 tahun kan. Ingat kan? Yang ni yang saya cerita apa yang syllabus kalau tak ada COVID Kalau tak ada COVID, sebab COVID hari tu dia ada berubah sedikit. Okay, kalau tak ada COVID, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Selepas tahun 1 dan tahun 2, selepas tahun 2, dia akan ada first professional exam. So first professional exam ni dia akan menilai subjek-subjek yang melibatkan subjek tahun 1 dan tahun 2 untuk melayakkan dia masuk ke tahun 3. Okay, second professional exam ialah di hujung tahun 5, di mana second professional exam ni dia akan menilai semuanya lah, tahun 1 hingga ke tahun 5. Semua subjek apa yang kita telah belajar di universiti. So yang tu adalah second professional exam sebelum melayakkan kita untuk bergraduasi. Okay, saya rasa menjawab kot. Tu. Soalan daripada saya, mungkin adik-adik yang nak tahu kan Abang Jazan. Kalau sebelum professional exam tu dalam 1 tahun ada berapa banyak exam kita kena hadapi? Okay, kalau setahun kan kita ada 4 blok kan? Setiap blok tu akan ada exam. So setiap hujung blok, kita habis je blok pertama, kita akan exam. Habis je blok kedua, kita akan exam. Habis je blok ketiga, kita exam. Macam tu lah seterusnya. Betul. Okay. Tapi jangan risau. Dia akan bagi sebelum exam hujung blok tu, adik-adik diberi masa 1 minggu tempoh untuk study balik. Kita panggil revision week. Atau minggu ulang kaji. Jangan risau, jangan takut. Okay, ada soalan daripada adik Aini Mastura. Kalau nak sambung ke luar negara macam mana? Adik tak nak belajar kat UIA dah ke? Nak kena ke luar negara ni tak suka dah. Macam tu. Abang Jazan rasa ada jawapan ke? Okay, saya tak ada jawapan untuk tu. Saya tak pasti. Minta maaf. Saya tidak pasti. Minta maaf lah adik Aini. Maksud setakat ni yang mana daripada UIA akan sentiasa sampai ke hujung nyawanya di UIA. Tak adalah sampai hujung nyawa kan, tapi sampai ke akhirnya di UIA. Sangat menarik, jangan risau. Adik Nur Farhani Ahmad, saya rasa pointer tu macam ikut batch. Macam batch kita orang year 4 sekarang ikut kuota. Selagi tak penuh kos lain yang capai pointer boleh join medik. Ni bukan adik lah ni kiranya, ni kakak lah ni kan. Akak Nur Farhani. Okay. Ada lagi ke soalan-soalan lain? Terima kasih yang berkongsi-kongsi jawapan untuk adik-adik. Okay. Lepas exam tu memang yang dah di-examkan tak akan repeat balik kan? Yang untuk exam yang blok seterusnya. Kasih faham dulu Okay. Daripada adik Syahir Asri, lepas exam tu memang yang dah di-examkan tak akan repeat balik. Yang untuk exam yang blok. Andai kata, maksudnya macam ni kot Abang Jazan, andai kata seseorang itu fail pada end of block exam, so adakah dia akan repeat atau pada exam seterusnya ataupun dia kena tunggu dulu? Remedial.
Okay, Abang Jazan boleh terangkan? Oh, okay. So apa yang daripada soalan ni saya faham dua benda. Okay, satu yang berdasarkan Farhan cakap tu, adakah kalau kita 4 blok kan, adakah kalau kita tersangkut dekat exam first block ni, adakah kita akan terus kepada blok kedua? Ya, andai kata kita tersangkut di exam pertama, kita boleh sambung yang kedua. Tapi di hujung tahun nanti, kita akan ulang balik exam pertama. Okay, itu yang saya faham yang pertama. Okay, yang keduanya ialah adakah exam ini, contoh 4 blok. Exam yang pertama akan masuk subjek yang pertama. Exam yang kedua masuk subjek yang blok yang kedua. Adakah exam yang kedua ni masuk balik subjek yang pertama? Possible. Boleh je masuk. Tapi sangat less likely lah. Maksudnya less likely, tapi possible je boleh masuk untuk blok yang pertama. Mainly dia akan masuk the current block lah. Sebab tak fair lah untuk dia exam untuk apa yang kita tak study pada blok tersebut kan. Okay. Lepas tu macam saya pun sangkut tu ni. Adik Syahid yang tanya pasal soalan yang Abang Jazan tu kata yang kedua, yang ikut fahaman Abang Jazan yang kedua tadi tu. Okay. So harap menjawab lah Adik Syahid Okay, lepas tu ada soalan, saya scroll balik ke atas Assalamualaikum daripada adik Adriana Aizam. Assalamualaikum, pro exam tu macam ni ke terbahagi ke subjek-subjek macam hari ni farmakologi, esok anatomi or exam tu satu paper je? Okay, tapi dah ada jawapan dah daripada abang adik kita second year, dia kata macam ni. Untuk medik, exam kita terasing mengikut subjek. Kita asing, tak terasing mengikut subjek. Kita asing ikut jenis paper. Maksudnya kita ada essay, kita ada objektif, macam tu. Tapi semua subjek-subjek tu digabungkan dalam satu paper yang sama. Macam tu. Harap itu menjawablah soalan untuk adik Adriana Aizam. Okay. Kemudian adik Adam Abdul Rahman, berapakah fully kos pembelajaran di UIA for 5 years untuk medik ni? Alamak, dah cakap kira-kira duit ni. Yeah. Jawapan ada diberi oleh Nuri Zati Insyirah. Ya, dia lebih kurang 20,000. Kalau Izzati bagi ni memang spesifik 18860. Memang dia dah kira guna kalkulator kot. So lebih kurang kat situ lah 20,000. Okay, ada pasal soalan daripada adik Kak Ifah kata, tapi ada limit berapa kali boleh fail tu? Boleh tanya Abang Jazlan. Abang Jazlan, kita cakap pasal fail ni, dalam satu tahun pembelajaran berapa kali je boleh fail? Oh, yang ni Ifah. Okay, Ifah tanya, ada katakan tadi abang cakap kalau fail boleh teruskan. Lepas tu akan ulang balik kan? Akan ulang balik re-examination. Okay, tu kalau satu kali fail. So kalau 2 kali fail, contoh fail blok pertama dan fail blok kedua, yang tu secara automatik dia perlu ulang tahun. Ulang tahun maksudnya dia akan masuk balik tahun yang seterusnya lah. Dia akan masuk batch yang seterusnya untuk belajar balik semua. Macam tu lah. Macam tu. Okay. Tapi jangan andai kata adik fail 1 tahun tu, adik kena repeat. Jangan down, jangan risau. Ada kelebihannya juga. Ada yang buka mic ni nak bertanya soalan ke? Ke nak bagi tahu dah time? Sesi team. Lepas tu scholarship MARA boleh buat tak daripada adik Ikmal? Boleh buat tak scholarship MARA? Abang tak apply ke scholarship MARA? Saya pun tak pasti adakah MARA ada cover untuk bidang medik. Tak pastilah. Kena baca dia punya website MARA, adakah dia cover untuk kos perubatan. Sebab tak pernah dengar lagi sebelum ni. Yang pastinya MARA banyak kepada jurusan engineering macam-macam tu kan. Betul? Okay, so kita dah sampai masa, kita dah reach ke hujung Q&A session ni. Terima kasih untuk ingatkan masa. Jadi terima kasih juga untuk adik-adik yang bertanyakan soalan dekat kami. Harap-harapnya ada dah yang terjawab. Harapnya semua dah terjawab. Ada yang faham, semua faham kan? Okay, jadi itu sahaja. Mana-mana kalau adik-adik masih lagi ada soalan dan tertanya-tanya untuk jawapan tu, jangan segan silu. Adik-adik boleh contact dekat poster tu. Kalau adik perasan kan ada nombor, boleh contact di situ. Tak apa, adik boleh terus direct DM IG @sofimas2020 dan terus tanya soalan dekat situ. InsyaAllah soalan tu akan disampaikan
dan diberi jawapan. Okay. Jadi sebelum kita, sebab kan dah janji kan temu janji kita malam ni daripada pukul 9 sampai pukul 11. So sebelum kita akhiri lah kan, nampak dekat situ kalau adik-adik perasan dekat chat box kita ada feedback form. So sebelum kita akhiri, abang nak minta tolong adik-adik yang ada sekarang ni dengan kami untuk isi dulu feedback form tu. Bagi tahu kami apa boleh diimprovekan daripada program ni. Macam tu. Tak apa kalau adik-adik tak nak isi sekarang, adik-adik boleh copy dulu link ni. Okay, yang penting adik kena isi dah hantar, okay? Jangan setakat isi tak submit. Abang bagi masa lah 3 minit. Tak sabar Abang Jazlan nak jumpa adik-adik yang daripada CFS ni nak masuk ni kan. Tapi Abang Jazlan tinggal setahun je. Buat lah tinggal setahun je. Nanti jumpa dengan Abang Pak An, ada abang lain. Okay, so itu sahajalah. So selaku moderator pada malam ini, Abang Pak An ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi. Lagi-lagi dekat speaker kita lah Abang Jazlan. Kerana banyak sangat input yang saya sendiri pun rasa sangat teruja tengok slide tu. Oh ada bidang ni semua memang sangat seronok. Harap yang lain pun nak kena tiru jugalah. Tak boleh lah Abang Jazlan seorang je kena stylo kan. Alamak, tapi saya gelap sangat tak nampak. Okay, jadi terima kasih juga dekat adik-adik yang join program kita pada malam ini. Ini merupakan malam pertama, okay? Malam pertama e-Sopimas. Pertama kalinya kita buat secara virtual. Walaupun kalau dulu-dulu kita bagi peluang adik-adik masuk ke kuliah, tengok lecture hall, tengok makmal, tengok apa semua. Tapi kali ni Abang Jazlan dah bawa dah sikit gambaran-gambaran tu apa jadi kalau adik-adik ambil perubatan ni dekat adik-adik, harap tu membantu sangat-sangat untuk adik-adik. Jadi sebelum kita akhiri, abang nak minta tolong lah sangat-sangat kan. Buka lah kamera tu, nak ada sesi penggambaran ni, nak ambil gambar dengan adik-adik semua. Boleh tak? Boleh tak siapa yang boleh buka kamera tu? Macam tak sabarlah nak tengok muka adik-adik yang bakal masuk kuliah medik, macam tu. Ada ke yang sudi buka kamera? Ke tinggal saya, abang adik dengan Abang Jazlan je kita ambil gambar bertiga je ni nampak gayanya? Tak apalah, okay, ada kat situ ada yang buka. Jangan matikan balik adik Najmi. Adik Najmi banyak kena attack dengan abang malam ni Okay, tak apa. Yang tak nak buka tak apa. Kita buat-buat je ada. Okay, adik Najmi dah handsome lah tu. Stylo. Ya, abang Daniel pun ada, abang Mukmin. Okay, kita boleh. Mesti, okay tak apalah. Abang Maxi dia mewakilkan semua lah kiranya. Okay, so abang kira abang kira. Tengok kamera, boleh senyum, ready. So tim-tim yang ambil gambar boleh ready Okay. 1, abang kira 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, itu saja. Terima kasih semua yang join pada malam ini. Harap membantulah. Jangan lupa isi feedback form dan harap dapat jumpa adik-adik pada hari esoknya dan hari-hari esoknya juga. Sampailah 26 hari bulan. Mantaplah moderator kita. Terima kasih. Ingatkan Abang Jazlan seorang je yang diidolakan. Terima kasih. Dan kalau jangan lupa juga kalau ada yang ambil gambar ataupun buat story ke, tag IG @sopimas2020 ataupun bagi je gambar tu dekat kami. Kami memang suka tengok gambar-gambar adik-adik. Okay. Terbaik moderator, semoga terus cemerlang. Okay, adik Najmi sekarang baru nak puji abang moderator. Tadi puji Abang Jazlan je. Tak ada lah. Okay, terima kasih semua, selamat malam. Harap perkongsian pada malam ini membantu adik-adik. Ya, terima kasih juga. Alhamdulillah full house. Betul-betul. Abang pun tak sangka ramai sangat yang dapat join malam ni. Korang memang terbaik lah. Mantap lah korang. Kita semua abang-abang komiti-komiti Sopimas ni tepuk tangan. Memang mantap lah adik-adik ni semua. Mantap sangat. Jangan lupa bila dah masuk degree, usah-usah lah face team. Tak ada sempat lagi. Ataupun adik-adik yang join medik nanti degree, boleh join official maths, okay? InsyaAllah kita jumpa kat sana. Awkward pula. Jumpa esok untuk dentistry. Betul-betul. Esok jangan lupa pada 22 hari bulan September untuk kuliah of dentistry juga. Mana-mana adik-adik yang berminat nak jadi seorang doktor gigi pula untuk hari esok. Okay, perkongsian akan jadi lebih menarik. Setiap hari menariklah perkongsian speaker. Kalau hari ni Abang Jazlan pun dah hebat, esok-esok punya speaker lagi hebat. Kalau hari ni adik rasa moderator hari ni hebat, esok-esok lagi hebat. Percaya.
Okay, ni baru lelaki. Jangan tunggu nanti speaker perempuan, moderator perempuan lagi, adik-adik lagi hebat lah. Kesimpulannya hebat je. Okay. Sedih pula tengok seorang-seorang left. Tiket demi sedikit nombor berkurang 37. Tadi 100 mantap achievement. Kita tengok esok 100 lagi ke? Harap 100 lagi lah. Harap-harap lebih Pak An. Harap-harap lebih betul lah Bang Adi. Harap-harap esok 150, 200. Sama banyak macam follower Instagram. 200. Macam tu. Lah moderator tak sama ke? Alah, sorry lah Adik Nazmi. Kalau nak sama, kita nanti-nantilah kita borak dekat UIA nanti. Pastikan masuk. Tiba-tiba satu bilik Alah, memang tak lah. Maju dentistry. Kita ada wakil tengah stok-stok kita ni yang perubatan ni, Abang Hilmi daripada Kuliah of Dentistry tahun pertama. Abang Hilmi ni pun mantap juga ni. Tahniah. Kuris nak tahu adik-adik yang CFS sekarang ni tengah kelas ke ataupun tengah cuti? Esok saya kat UIA pun. Betul Abang Adi. Kelas. Okey, jangan lambat pergi kelas. Jangan bangun lambat. Mid-sem 2 hari je. Mid-sem 2 hari je. Oh. Untuk adik-adik tingkatan 4 dan 5, harap-harap ni membantu adik-adik untuk plan masa depan adik-adik. Kalau dah berminat nak join medik, so daripada sekarang adik-adik kena belajar rajin-rajin. Belajar betul-betul. CFS 2 hari cuti. Oh, baru saya tahu kisahnya. Saya dah cuti berapa lama Abang Adik 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, saya dah tak tahu dah nak buat apa sekarang. Dah berbulan-bulan dah. Terima kasih semua. Tengok adik mana yang masih setia. Adik yang setia ni nak minta IG ke? Tiba-tiba promo IG sendiri. Komiti-komiti yang ada malam ni kita stay untuk kita ambil gambar lagi. Kalau sempat lah. Abang Jazal esok ada kelas?